Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kepada sidang penonton yang ketika ini sedang melayari melalui aplikasi Facebook. Selamat datang kami ucapkan kepada semua para penonton yang menyokong usaha kami daripada Pertubuhan Jaringan Harmoni daripada negeri Johor, negeri paling selatan di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami mengucapkan jutaan terima kasih. Dan sebelum kita nak lanjutkan perbincangan ataupun diskusi kita pada malam ini, yang kita akan ke udara sekitar 90 minit durasi kita untuk diskusi ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk turut sama, ajak rakan-rakan kita, ajak sanak saudara kita untuk turut sama menonton siaran langsung ini, diskusi bicara muallaf hijrahku, dulu bukan Islam kini guru Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, syukur pertama-tamanya kita panjatkan kepada Allah SWT kerana kita sekarang ni dah di pertengahan Rejab, dah 16 Rejab pada malam ini. Hari ini 27 hari bulan Februari 2021 bersamaan dengan 16 Rejab. Kalau dah masuk malam ni 16 Rejab 1442 Hijrah. Tahniah saya ucapkan kepada mereka yang selamat menjalani ibadah puasa daripada 13 Rejab hari itu, 13, 14 dan 15. Tahniah saya ucapkan untuk, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan kesungguhan kita berpuasa dalam bulan Rejab ini, mudah-mudahan kita akan menghadapi bulan Ramadan yang bakal tiba lebih kurang dalam 40 hari lebih lagi ni. Mudah-mudahan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, sama-samalah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sidang penonton, hadirin-hadirin sekalian, jangan lupa juga untuk tekan butang like, ataupun kalau nak tekan lama sikit dia akan jadi butang love, ataupun lama sikit dia jadi butang K. Dan jangan lupa juga untuk share, terus share siaran ni sebelum kita nak mulakan diskusi bersama dengan panelis-panelis tokoh ilmuwan yang kita jemput daripada Pertubuhan Jaringan Harmoni. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, suka untuk saya memaklumkan bahawa kami Pertubuhan Jaringan Harmoni yang beroperasi daripada negeri Johor Darul Ta'zim ini, alhamdulillah baru-baru ini kita telah mendapat sebuah bangunan hasil daripada dermawan yang telah sudi menyumbangkan sebuah bangunan 2 tingkat untuk kita bangunkan program-program pelaksanaan dengan para mualaf di sekitar negeri Johor ini. Syukur, alhamdulillah. Dan rupa-rupanya kegembiraan kami tidak sekadar itu saja, rupa-rupanya ditambah lagi dengan ada seorang lagi dermawan yang sudi untuk menyumbangkan tanah seluas 2 ekar dekat kawasan Kulai sana juga untuk tujuan pembangunan mualaf di negeri Johor ini. Syukran jazak, saya jazakumullahu khairan jazak saya ucapkan kepada mereka ini. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, program-program yang telah kita susun daripada Pertubuhan Jaringan Harmoni ini dalam masa yang sama juga adalah kita bertujuan untuk mencari dana bagi melengkapkan kelengkapan dan lekapan bagi bangunan yang telah diberikan kepada kami itu untuk kita bangunkan. Kami perlukan lebih kurang dalam sekitar 200,000 ringgit Malaysia. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menyumbang kepada kami, bolehlah menyumbang di akaun Maybank 551137527246. Saya ulang sekali lagi, akaun Maybank di bawah Pertubuhan Kebajikan Jaringan Harmoni 551137527246. Ataupun nanti tuan-tuan boleh dan puan-puan boleh lihat, boleh scroll di bawah di bahagian komen untuk keterangan lebih lanjut, ataupun boleh berhubung sendiri dengan Puan Nurul Ong selaku pentadbir untuk Pertubuhan Jaringan Harmoni ini. Jadi mudah-mudahan insya-Allah
Sekiranya tuan-tuan nak menyumbang secara bulanan amatlah dialukan, ataupun nak menyumbang secara one off juga tidak ada masalah. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya hari ini tidak kesurangan. Saya hari ini ditemani dengan ada dua orang panelis yang dahulunya memegang salib, sekarang dah memegang tasbih. Yang dahulunya hatinya ke gereja, hari ini hatinya ke masjid. Yang dahulunya mungkin hanya percaya dengan Alkitab, tetapi hari ini dia percaya dengan Al-Quran, Kitabullah. Kalau yang dahulunya belum Islam dan hari ini mereka telah pun Islam, alhamdulillah. Bukan sekadar Islam, tetapi mereka juga telah berjaya menjadi tenaga pengajar Al-Quran, terutama kepada para mu'allaf di sekitar negeri Johor, Darul Ta'zim ini. Jadi tuan-tuan, para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan dua orang panelis kita daripada pertubuhan tokoh ilmuan daripada Pertubuhan Jaringan Harmoni pada malam ini. Panelis kita yang pertama adalah Profesor Dr. Fatin Alia Pang. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni hao ma? Alhamdulillah, wow. Siap. Saya hafal yang itu je doktor. Yang lain saya tak tahu. Okey. Jadi okeylah tu. Jadi doktor, alhamdulillah saya difahamkan bahawa doktor juga adalah merupakan salah seorang yang ada tauliah sebagai tenaga pengajar Al-Quran ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita nak minta untuk pusingan yang pertama ni, kita nak minta lah agar doktor boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan peribadi doktor, asal mana, mungkin bangsa mana. Yang saya tahu cuma doktor ni adalah merupakan permaisuri hati buat Dr. J. Sumanlah, itu je yang saya tahu. Saya tak tahu lebih lagi anak beramai. Bila peluk agama Islam, kemudian bila datang ke negeri Johor ni, dan kemudiannya sedikitlah secara ringkas bagaimana boleh tergerak hati doktor untuk memeluk agama Islam, sekaligus pengalaman ketika mula nak menganut agama Islam. Silakan doktor. Okay, masih Ustaz, 10 minit Ustaz ke macam mana? Boleh, tak ada masalah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah dan salam ke Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Jaringan Harmoni atas jemputan ini untuk berbicara bersama mualaf. Kalau nak pakai kata mualaf tu macam dah tak layak lah. Nama saya Fatin Alia Pang. Dulu dikenali sebagai Pang Fui Chu ataupun Peng Hui Chu, orang Kuching, orang Hakka Kuching Sarawak. Dulu saya nak kata agama tak tahu nak kata, tapi selalu ikut ayah pergi ke tokong Cina, ikut mak pergi tokong Buddha. Jadi kita panggil secara singkatnya BTC lah, Buddhist, Confucianism and Taoism. Saya kira golongan begitulah, panggil BTC. Kita macam ikut adat tradisi nenek moyang, ada percaya kepada ajaran Taoism, ada ajaran Confucianism, dan ada juga ikut ajaran Buddhism. So saya membesar di rumah kedai di Kuching. Kalau pernah pergi ke Kuching, ke waterfront itu, rumah saya kat belakang waterfront. Dia memang rumah kedai lah, jual perabot. Saya membesar di Kuching sepanjang 18 tahun, tak ke mana-mana. Kuching je saya duduk. Kota Samarahan ke Seri Aman ke, semua tak pernah sampai. Sepanjang umur saya masa duduk kat Kuching. Ayah saya jual perabot, kedai. Saya tolong ayah saya sejak kecil. Bersekolah di Kuching lah, tak ke mana. Lepas oleh itu saya, walaupun saya sekolah rendah, sekolah Cina,
sekolah menengah pun walaupun sekolah menengah kebangsaan tapi 90% kawan-kawan adalah Cina lah. Jadi saya tak ada peluang untuk mengenal Islam, tak ada peluang pun nak tahu Islam dan belajar Islam daripada siapa-siapa. Walaupun kedai ayah saya adalah pekerja-pekerja dia orang Melayu, tapi saya tak pernah pun tengok mereka solat. Minta maaf bukan nak mencela siapa-siapa, tapi tak pernah pun saya tengok mereka solat, tak pernah pun saya tengok mereka puasa. Saya tak tahu pun mereka percaya Tuhan. Saya sebenarnya tak tahu pun Islam tu apa-apa. Saya cuma tahu kawan-kawan saya yang Melayu tak boleh pegang anjing dan tak makan daging khinzir. Itu dua benda yang saya tahu pasal Islam sejak kecil. Jadi saya tak tahu apa-apa. Sehinggalah saya selesai pengajian sekolah di Kuching, dapat UTM kat Johor ni. Itulah kali pertama saya keluar dari Kuching, keluar daripada Sarawak. Itulah kali pertama saya naik kapal terbang datang ke sini. Itu pengalaman pertama dan datang sini ada culture shock lah. Nampaklah ramainya orang-orang yang kita akan panggil sebagai bungkus kepala. Minta maaf bukan menghina siapa-siapa itu istilah yang kita pakai lah. Sebab pakai tudung kan kita panggil gitu. Itu first time tengok ramainya orang pakai tudung. Masa kat Kuching tak biasa pun. Even minta maaf orang Melayu pun sekarang saya tak nampak masa dululah. Sekarang dah maju. Sekarang alhamdulillah dah majulah. Okay, jadi saya berkesempatan untuk berkawan dengan kawan Melayu Islam. Saya pun mengenal Islam secara mendalam kerana saya suka menyoal. Saya tanya banyak soalan. Tanya kenapa masa azan kena bangun, sebab tengok kawan saya baring, lepas tu bila dengar azan dia terus bangun. Saya tanyalah, macam soalan saya tanya tentang amalan-amalan orang Melayu dan orang Islam. Dari situ saya mulalah belajar tentang Islam kerana saya yang menyoal. Dan alhamdulillah kawan-kawan saya yang Melayu Islam tak pernah menyisihkan saya daripada mereka, walaupun saya bukan orang Islam dan walaupun saya bukan orang Melayu. Jadi saya rasa itu satu benda yang sangat baik yang buat saya tertarik pada Islam, kerana walaupun bulan puasa mereka ajak saya makan sama-sama, pergi pasar Ramadan sama-sama, buka puasa sama-sama. Mereka memang tak pernah pun rasa saya ni orang asing. Jadi saya rasa hubungan harmoni itu membuatkan Islam itu lagi senang disebarkan. Macam kita tak nak ada gaduh-gaduh antara kaum, tak ada. Kalau kita masih mengamalkan perkara seperti itu, memang susahlah Islam nak disebarkan. Jadi kita berbaik jemput datang, makan, itu saya rasa benda yang sangat baik untuk kita sebarkan salam. Kalau kita sebarkan Islam, sebarkan salam. Itu satu perkara baik dan saya rasa saya dapatlah tengok akhlak baik orang Islam kerana mereka tak pernah sisihkan saya. Dan saya nampaklah beberapa kawan saya yang bakal ustazah masa tu, sebab kat UTM ada pengajar Islam, ada program pengajar Islam. Saya berkesempatan satu college dengan mereka. Jadi nampaklah ada setengah mereka memang Masya Allah memang sangat baik. Malam tahajud, walaupun saya tak tahu apa tahajud masa itu, tapi saya sangat kagum dengan mereka kerana mereka bangun malam buat sesuatu dengan konsisten. Walaupun saya tak tahu apa benda itu, tapi saya sangat kagumlah dengan disiplin itu. Dan saya suka akhlak mereka, saya suka cara berfikir mereka, sangat mementingkan orang lain. Jadi itu buat saya tertarik berislam. Lepas tu ada kawan hadiahkan saya terjemah Al-Quran. Saya terkejutlah. Ustaz bayangkanlah kalau Ustaz dapat satu Alkitab, dapatlah satu Injil atau Bible daripada kawan, mesti terkejut kan. Saya dapatlah terjemahan Al-Quran, terkejutlah juga dapat terjemahan Al-Quran, kawan hadiahkan sebagai hadiah birthday kan. Kita terimalah, tapi kita taklah nak cakap apa-apa, tak baca, tak buka pun. Sehinggalah saya belajar ETM tahun keempat. Kawan bagi hadiah tahun 1, tak pernah pun saya baca dan buka. Dan Allah bagilah hidayah tu untuk mula membaca pada tahun 4. Saya bukalah baca satu-satu, walaupun saya tak faham sangat pun. Dia bahasa Melayu, fahamlah bahasa Melayu. Tapi makna-makna dia saya tak faham. Tapi saya baca je. Saya baca sampai ke surah Al-Baqarah ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi maksud dia sesungguhnya Allah tidak malu menggunakan perumpamaan seperti nyamuk. Nyamuk ataupun yang lebih rendah dari itu. Hanya orang-orang yang beriman sahaja akan faham perumpamaan itu. Manakala orang yang tak beriman, yang kafir, tidak akan faham perumpamaan itu. Jadi saya tak faham apa maksud perumpamaan itu. Jadi saya duduk fikir tak faham maksud ayat itu.
Dan saya pun minta lah kawan-kawan saya yang pakai ustazah itu untuk tanyakanlah ustaz-ustaz yang mengajar mereka, lecturer UTM lah yang mengajar Al-Quran tu. Mereka dah tanya, dah terangkan kepada saya pun masih tak faham. Lepas tu saya pun kata, yelah saya ni kafir kan, tak faham lah. Sebab ayat tu kata orang kafir tak faham ayat tu. Dan saya tak faham, so sah lah saya ni kafir. So saya pun fikir gitu. And then saya teruskan membaca. Bila saya membaca Al-Quran, bila ayat-ayat berkaitan dengan kafir yang paling hina, yang paling dibenci Allah, yang masuk ke jahanam, paling teruk, semua itulah saya rasa saya dihina, saya rasa terhina dan saya rasa sedih dengan ayat itu, walaupun saya tak ada kata saya ni beriman ber-Al-Quran, tapi sebenarnya saya sudah beriman ber-Al-Quran apabila saya bersetuju dengan ayat surah Al-Qur'an 26 dan juga ayat lain yang bercakap tentang orang kafir. Saya rasa sedih. Jadi itu makna saya sudah percaya pada Al-Quran. Jadi lama-lama itu pada tahun 2002, hujung tahun 2002 saya memulai agama Islam. Jadi dah hampir 20 tahun lah saya bersama dengan Islam, alhamdulillah. Jadi itu saja kot. Just nak maklumkan selepas 10 tahun masuk Islam barulah saya bertemu dengan suami saya iaitu Dr. Jesuman dan alhamdulillah kita dikurniakan 3 orang anak cahaya. Alhamdulillah. Itu sahaja Ustaz Faiz. Kalau menjawab soalan Ustaz Faiz. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih doktor di atas pengenalan diri awal tu tadi. Masya Allah. Maknanya daripada awal dapat hadiah, rupanya dapat hadiah yang sangat besar yang Allah kurniakan, iaitu iman dan Islam ke dalam hati doktor. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah. Kemudian berkahwin pula dengan Dr. Jesuman, juga seorang mualaf juga pada ketika itu. Jadi alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Awalnya mukallaf, sekarang dah jadi mukallaf. Cuma jangan jadi lagi satu mu dah kenapa? Tak. Maknanya mu'alaf okeylah, artinya dah jinak dengan Islam. Lepas tu dah jadi mukallaf sekarang ni, setelah sekian lama kita dah memeluk agama Islam, kita dah mahir dengan bacaan ayat Al-Quran, kita dah mahir, dah boleh semayang sendiri. Baik. Jadi terima kasih doktor. Jadi kita akan beralih pula kepada panelis kita yang kedua, yang berasal daripada Filipina, Filipina tapi telah pun menetap lama di negeri Johor Darul Ta'zim ini. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru saja mengikuti siaran langsung ini melalui aplikasi Pertubuhan Jaringan Harmoni, saya sekali lagi mengucapkan selamat datang. Saya mengucapkan syabas dan jangan lupa tekan button like dan kemudian tekan button share untuk kita kongsikan dengan lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang di luar sana, mungkin menjadi asbab untuk rakan-rakan kita yang baru nak mengenal dengan agama Islam, ataupun mungkin kawan kita yang memang beragama Islam tapi nak kembali patah balik semula. Mudah-mudahan ini menjadi satu amal ibadah buat kita, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada awalnya tadi ada satu ayat tu saya nak sebut, lupa pula. Subhanallah. Wa ma sumiyal insanu insanan illa linisyani. Taklah nama manusia itu dengan nama manusia kerana malaikat banyak lupa dia. Cuma kadang-kadang bila kita ni dah lupa, kadang-kadang berbolak-balik pula hati kita. Wa ma sumiyal qalbu qalban illa litaqallubihi. Taklah nama hati itu dengan nama hati, melainkan kadang bolak-balik, kejap nak, kejap tak nak, kejap nak, kejap tak nak. Jadi apa kata saya nak menjemput dan mempersilakan kepada rakan panelis kita yang kedua. Saya menjemput dan mempersilakan Ustazah Hajah Nur Diana Tes binti Abdullah. Baik, Magandang Gabi. Magandang gabi po. Okey, assalamualaikum. Magandang araw sa iyo. Mabuti po. Kamusta ka? Jadi saya sikit-sikit ini pun jenuh saya tulis ni nak ucap pada malam ni. Mabuti. Betul ke saya punya pronouns tu? Okey, boleh juga. InsyaAllah. Alhamdulillah. Belajar bahasa Filipin pula. Jadi alhamdulillah Ustazah Hajah Nur Diana binti Abdullah. Baru-baru ni saya mengikuti kelas beliau sebenarnya. Saya mengikuti kelas beliau. Beliau mengajar seorang Melayu berusia 37 tahun ya Ustazah. Melayu lelaki Islam berusia 37 tahun. Setelah sekian lama sebelum ini
senang cerita jauh pula. Dan kemudian alhamdulillah tergerak hati nak patah balik. Orang-orang yang macam inilah antara madu'u daripada pertubuhan jaringan harmoni yang kita nak raihkan. Selain daripada mereka yang belum Islam, mereka yang dah Islam tetapi dah agak jauh daripada Islam juga kita nak panggil balik. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berkati usaha kita ini, mudah-mudahan. Jadi kepada Ustazah Hajah Nurdiana Tess, saya panggil Kak Diana boleh? Boleh. Nampak lebih boleh mesra. Lebih mesra. Lebih mesra. Sama juga soalan yang sama pernah saya utarakan sebelum ni kepada Dr. Fatin. Sama juga yang saya nak tanya kepada Kak Diana berkenaan dengan macam mana boleh orang kata apa tergerak hati untuk nak memeluk agama Islam. Dan sekarang ni alhamdulillah saya difahamkan daripada tak pandai nak mengaji Al-Quran, sekarang ni dah jadi tenaga pengajar dan dapat tauliah lagi daripada Jabatan Agama Negeri Johor. Jadi mungkin sesuatu perbincangan yang menarik untuk kita kongsikan supaya apa? Supaya kita nak tarik lebih ramai lagi mereka yang bukan Islam mengenali Islam, dan kemudian mereka yang memang dah telah Islam pun tetapi nak orang kata nak raikan sebenarnya bulan-bulan Rejab ni kita nak menghadapi bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan insya-Allah ramai yang kembali semula untuk kita memeriahkan bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang baik seperti membaca Al-Quran dan sebagainya. Boleh? Kita silakan kepada Kak Diana. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada moderator kita Ustaz Faiz, dan kepada panel pertama kita Dr. Fatin yang sangat hebatlah. Syukur alhamdulillah malam ni kita dipertemukan walaupun di skrin sahaja, di rumah masing-masing. Syukur alhamdulillah. InsyaAllah nama saya asal adalah Maritis F. Fitizanan. F tu adalah mak saya, Fitizanan tu ayah saya. Bangsa Filipina, agama saya dulu adalah Kristian. Sekarang status saya adalah sudah berkahwin. Kami dikurniakan dengan 3 anak, alhamdulillah. Saya datang di Johor untuk bekerja di satu kilang. Nama kilang adalah Funai Factory. Kilang Jepun membuat TV. Sebelum saya datang di Malaysia, kami di Filipina sebuah negara yang kebanyakan adalah Kristian. Jadi kami dimomokkan dengan orang Islam adalah teroris. Tapi masa tu kita muda lagi, jadi kita tak adalah fikir sangat. Kita tak fikir sangat benda macam gini. Kita pun Kristian, kita ikut je dengan nenek moyang kita. Pergi gereja, sembahyang tapi hati kosong. So saya datang di Johor pun bukanlah niat untuk kita nak masuk Islam. Tetapi saya sampai di sini, saya pun terperanjat jugalah. Sebab apa ni, orang-orang yang di sini adalah semua baik-baik sahaja. Tak adalah yang ganas-ganas, jahat-jahat, sama je. Sama dengan dekat Filipina, ada yang jahat, ada yang baik. So tak adalah yang kita macam takut. Tapi masa nak datang tu memang ada takut jugalah sebab negara Islam. So kita sampai kat sini kerja, okey, alhamdulillah. Saya masih amalkan agama Kristian, pergi gereja Masai, solat. Tapi kosong jiwa, kita main pergi je solat. Sampailah satu masa
saya berdoa, tapi doa saya berdoa of course Kristian lah kan. Yang kita minta mana agama yang sebenarnya, apa agama sebenarnya, apa yang saya nak dalam hidup saya. Saya minta selalu yang, sebab saya kalau pergi gereja, dengar padri, lepas tu kosong, tak ada apa-apa. Sentiasa minta tunjukkanlah yang mana agama yang sebenar. Lepas tu saya tempat kerja, saya sentiasa bertukar pendapat. Apa tentang Islam? Di orang puasa, saya pun belajar puasa. Saya sampai dapat 9 hari berturut-turut. Masa tu, masa time puasa masa tu. Dan tetapi saya puasa tu taklah betul-betul sama dengan orang Islam dulu. Pasal kita puasa, kita tak sahur, kita tak tahu sahur tu macam mana. Dan kalau saya balik kerja, kita pergi kat bazar, kita beli makanan, balik hostel, terus makan. Tak tunggu pun ada orang-orang Islam yang sebenarnya berbuka pada waktu yang tepat. Masa kita belajar, bukan masa tu tak ada niat pun belajar. Kita ikut-ikut je. Kita ikut sebab apa ni, Kristian pun ada puasa. Kita pun bercakap yang Kristian pun ada puasa. Cuma tak sama, memang tak sama dengan orang Islam. Saban tahun saya pun macam tergerak. Saya minta izin pada kakak saya kalau saya nak masuk Islam. Tapi kakak saya bercakap, beritahu dekat mak saya yang nak masuk Islam, nak ada niat nak masuk Islam. So mereka cakap kalau nak masuk Islam kerana nak kahwin, biar tak payah. Kerana kalau niat tu kahwin, mungkin perkahwinan ke mana, agama kat mana. Nak kena tanya hati betul-betul untuk masuk Islam ni, masuk agama. Sebab mereka pun tahu kalau kita masuk Islam, tidak boleh patah balik. Macam Kristian kalau kita masuk, nak masuk, keluar masuk, diorang tak kisah. Tapi agama Islam, kalau kita keluar, tidak boleh, kalau kita masuk, tidak boleh keluar dah. Itu jawapan mereka. Itu sahaja Ustaz setakat ini. Baik, terima kasih Kak Diana atas permulaan pengenalan diri berkenaan dengan bagaimana pengalaman ketika masa mula-mula menganut agama Islam. Jadi alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah SWT kerana di dalam pertubuhan jaringan harmoni ni kita ada dua tenaga pengajar yang bertauliah lah untuk mengajar Al-Quran. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada mereka yang mungkin baru saja bertandang ke Facebook kami ini, Pertubuhan Jaringan Harmoni. Selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa tekan butang like dan kemudian share untuk kita kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Dan antara lainnya, suka juga untuk saya nak maklumkan sekali lagi bahawa salah satu daripada aktiviti-aktiviti Pertubuhan Jaringan Harmoni ini adalah melalui bual bicara, selain daripada program-program yang berkaitan dengan mu'alaf-mu'alaf dekat sekitar negeri Johor Darul Ta'zim ini. Jadi kepada para dermawan yang mungkin berminat untuk nak menderma, bolehlah derma di akaun Pertubuhan Jaringan Harmoni Maybank seperti mana yang tertera di dalam laman komen di bawah ini. Jadi kepada panelis yang pertama kita nak ada satu pantun daripada Melayu, Doktor. Satu kedua pantun, dia kata macam ginilah. Tarik papan, sorong papan. Buah keranji dalam perahu. Suruh makan, saya makan. Suruh mengaji, tak mahu. Ini
ni bukan kata orang mu'alaf saja, bahawa yang kita yang memang Melayu Islam ni memang kadang ada penyakit macam ni. So mengaji tak mahu. Timang tinggi-tinggi sampai cucur ratap, baru tumbuh gigi dah pandai baca kitab. Itu kalau budak. Tapi masalah ni gigi dah nak tanggal lah ni, pun tak nak juga baca kitab ni. Jadi sebagai tenaga pengajar yang berpengalaman, mengajar mereka yang lebih dewasa, mengajar mereka yang orang kata yang sudah agak berusia tetapi mula nak orang kata apa, nak mengaji balik semula, nak mula daripada awal balik semula. Mungkin doktor boleh kongsikan pengalaman-pengalaman ataupun mungkin tips-tips bagaimana untuk mereka ni kita mempermudahkan supaya mereka ni tak cepat jemu lah. Tak cepat jemu, sebab kadang-kadang bila asyik tak dapat dia mudah untuk lepas tu dah tak nak mengaji lagi dah. Silakan doktor. Okay, masih Ustaz Faiz tadi, Kak Diana, Kak Diana pengalaman sangat menarik daripada apa yang Kak Diana lalui. Dan untuk saya sendiri pun tak bagus juga mengaji. Lepas masuk Islam, kawan-kawan yang bantu saya kata, pakailah Iqra', okeylah, pakai buku Iqra'. Mula buku 1 senanglah, sekejap habis buku 1. Lepas tu masuk buku 2, okey lagi. Masuk buku 3, ulang 3 kali, tak boleh lepas ke buku 4. Kawan tak bagi, dia kata tak boleh, tak lancar. Jadi saya pun sedih lah, sangat sedih. Memang menangis dengan kawan, kata kenapa tak lepas, saya dah usaha, dah ulang baca 3 kali, masih tak lepas. Bayangkanlah masa tu umur dah 21. Ngaji buku simple pun kadang-kadang 6 tahun pun dah selesai buku 3. Saya 21 tahun tak selesai juga buku 3. Memang sedih lah. Lepas tu ada seorang kawan kata, why not cuba muqaddam. Okeylah, cuba muqaddam. Eja satu-satu eja. Alhamdulillah eja. Lepas itu rupanya muqaddam lagi sesuai untuk orang dewasa. Pandangan saya lah, mungkin ada orang di Iqra' lagi senang kot. Tapi bagi saya masa tu saya susah nak follow Iqra', jadi saya pergi ke muqaddam. Sekarang ni terbanyak kaedah. Baghdadi ada, macam-macam kaedah ada. Kalau tak sesuai Iqra', pergi muqaddam tak sesuai ke Baghdadi, tak sesuai. Banyak lagi kaedah-kaedah. Sekarang ni ramai dah orang dah berinovasi tentang kaedah mengajar Al-Quran atau belajar Al-Quran dengan berkesan lah. Jadi saya rasa itu dah tak ada alasan lah kenapa tak nak belajar. Dan saya rasa satu benda lah kita lupa kot. Bila Allah bagi kita keupayaan berbeza-beza. Kalau Allah dah bagi kita keupayaan tinggi, Allah bagilah pahala rendah sikit. Bukan kata tak bagilah, rendah sikit je lah. Tapi kalau Allah bagi, itulah kita punya keupayaan ngaji pun merangkak-rangkak, Allah bagi double. Dah janji dalam satu hadis Nabi, Allah dah janji double pahala bagi orang yang baca Al-Quran dengan merangkak-rangkap, tapi berusaha untuk membaca dengan baik dan sebagainya. Jadi itu satu motivasi, kita terus kena bagi motivasi kepada kawan-kawan kita untuk nak belajar. Yang satu lagi yang saya nampak kaedah mengajar kita lah, orang kadang-kadang tak suka diuji, tak suka kena ujian. Jadi kalau kita ngajar dia, janganlah asyik nak test dia kan. Tapi saya selalu mengajar mereka yang muda. Maksudnya muda tu kan budak sekolah. Muda maksud saya umur 30-an, 20-an, itu muda-muda belia, remaja, gitulah. Yang itu saya selalu dengan mereka. Untuk mereka kita panggil sebagai generasi X, generasi Z. Generasi Z dengan Y ni, diorang tak naklah duduk ngaji satu-satu, turn seorang-seorang. Itu memang kadang-kadang tak minat lah. Jadi saya pun, sebab saya cikgu kan, saya cikgu dan bidang saya pun bidang pendidikan. Jadi saya aplikasikanlah teori pendidikan yang kalau saya cakap mungkin jangan seram nama dia konstruktivisme. Kalau pernah dengar lah, siapa cikgu yang pernah belajar teori pembelajaran konstruktivisme, itu kaedah dia adalah kita mencetuskan konflik dalam diri dia bahawa dia ada something yang dia belum bagus lagi ataupun tak betul lagi. Jadi dengan itu kita mencetuskan minat dia, mencetuskan keinginan dia untuk nak belajar dengan lebih lanjut. Dengan itu kita menyokong, memudahcarakan pembelajaran dia dengan mula dari tahap dia. Itu cara pembelajaran konstruktivisme yang saya amalkan sejak
rasa 10 tahun lepas saya guna kaedah ini untuk yang mereka yang belia remaja lah. Kalau orang yang lebih senior daripada itu, mungkin kaedah tak sesuai lah sebab nanti dia akan rasa tercabar. Jadi itu yang saya gunakan untuk bantu kawan-kawan kita lah untuk menggunakan kaedah seperti itu. Dan guru saya, masa saya belajar dulu, guru saya orang Syria. Orang daripada Syria, dia memang guru saya, dia pun salah seorang daripada juri tilawah Al-Quran antarabangsa, dan dia pun selalu ingatkan saya lah. Dia selalu ingatkan saya baca Al-Quran ini, okay, tajwid maksudnya jaid, baik, maksudnya baik. Tajwid maksudnya just memperbaiki. Dan untuk tajwid dia hanya 2 cara je. Dengar dan baca. 2 je. Dia tak ada benda lain yang sangat susah-susah. Yang penting dengar bacaan betul, baca selalu ikut bacaan yang betul itu. Sampailah betul. Dia kata kalau tak tahu hukum tapi bacaan betul dah okey. Itu adalah yang wajib. Sunatnya memanglah kena tahu hukum, tapi kalau tak tahu hukum, baca betul dah okey. Jadi kita tak nak menekankan sentiasa hukumnya. Kita just nak tekankan bacaannya betul sudah okey. Jadi dia memberikanlah semangat untuk orang untuk nak belajar dengan betul-betul. Niatnya hanya cuma untuk nak memperbaiki bacaan sahaja. Itu maksud tajwidnya lah. Jadi guru saya pun pesanlah, bila kita baca tajwid dengan betul, setiap hukum dijaga, sifat huruf dijaga, tak payah tarannum pun dah sedap. Itu memang ajaran guru saya, dan saya pun tak adalah berguru untuk tarannum lah. Jadi saya sampai sekarang pun saya just follow sahaja bacaan tajwid yang betul, harakat yang betul, dengung yang betul. InsyaAllah itu pun dah cukup sedap lah, insyaAllah. Itu sahaja pengalaman saya. Saya serahkan lagi kepada Ustaz Faiz. Subhanallah, teknik konstruktivisme doktor Jadi bila doktor sebut benda ni, saya teringat masa saya kecil dulu. Saya kecil dulu bukan konstruktivisme ni, rotanvisme. Sebab yang ngajar saya ni bapak saya. Saya bukan takat kena jaga sifat termasuk dengan sifat-sifat saya kena jaga sekali. Memang mengajar ngaji ni lah, memang orang kata kalau ngaji ni kita kena menangis. Memang saya terpaksa menangis. Dulu lah ni cerita lama berbirat-birat time belajar ni. Jadi kepada ni kita nak tanyalah kepada Kak Diana ni Kak Diana juga antara orang yang banyak sebelum ni berguru dengan macam-macam guru saya difahamkan, dan gurunya tak kurang hebatnya masa dekat pusat Islam sana tu, guru-guru Al-Qurannya tu. Dan sehingga akhirnya macam mana boleh diminta untuk mengajar Al-Quran dan sebagainya. Jadi saya nak minta Kak Diana lah, kalau boleh cerita macam mana saat masa mula-mula belajar Al-Quran. Saya rasa memang akan melalui pelbagai jenis pertukaran. Sedangkan saya yang memang lahirnya Islam ni pun, awal-awal pun memang kalau tak kena cara, kalau yang ngajar tu bukan bapak saya sendiri, saya rasa saya dah lari rumah, tapi saya tak mampu lah sebab saya nak pergi mana. Memang garang gila bapak saya dulu. Tapi alhamdulillah lah dan kemudian bukan dengan bapak saya saja, saya pun belajarlah juga dengan cikgu-cikgu yang lain. Alhamdulillah mujur mereka tak macam bapak saya lah waktu mengajar. Dan entah kenapa rupanya kadang-kadang kita kalau mengajar anak sendiri lain macam rupanya. Rupanya dah macam lain. Kita beria teori kita dengan orang lain tapi dengan anak sendiri pun kalah jugalah. Mungkin Kak Diana boleh kongsikan sebut sedikit, silakan. Okey, terima kasih Ustaz Faiz. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman tu memang sama dengan Dr. Fatin, masa saya mukadam saya pun nangis juga doktor. Okey, pertama kita masa selepas masuk Islam 1996, kita dulu saudara baru untuk hanya satu sisi je kita belajar setiap Ahad di Abu Bakar, Masjid Abu Bakar. Sekarang ni saudara-saudara baru banyak, satu minggu tu penuh boleh belajar kan. Tapi kita masa dulu tu kita satu minggu je satu kali di Masjid Abu Bakar, dan memang ada periksa lah. Tapi saya takut untuk periksa kerana itulah kita supaya kita punya pemahaman. Kita pemahaman tentang Islam tu kita dapat ataupun tidak kan.
Paling pertama guru saya adalah Ustaz Latif Jufri. Sekarang dia duduk di Taman Mawar dan sampai sekarang pun guru saya tentang tauhid ke fardu ain. Dialah yang mengajar kami dulu dan dia jugalah yang syahadakan saya masa saya masuk Islam masa 15 hari bulan Jun 1996. Dialah yang Islamkan saya. Dan kami belajar, kawan-kawan saya yang pernah jumpa adalah Ustaz ni, yang orang Sarawak, Rosalia, ramai kami yang saudara baru. Selepas saya masuk Islam 1997, saya berkahwin dengan suami saya. Kami berpindah di Kampung Pasir Putih. Saya mencari guru Iqra. Sebab saya ni kalau belajar di masjid dulu tu saya tengok Al-Quran. Saya sentiasa tengok Al-Quran dan berfikir saya bila nak baca benda ni. Saya buka dan saya fikir, ya Allah, kalau bacaan saya Iqra macam ni, sampai bila saya nak baca Al-Quran yang tebal, lepas tu tulisan pula macam ni, bersambung-sambung dengan huruf jauhi kan, bahasa Arab kan. Saya boleh ke tidak, saya boleh baca ke tidak saya ni. Tapi insyaAllah saya berusaha dan saya selepas berpindah saya mencari guru mengaji. Dan kat situlah saya dapat guru ngaji. Saya habis Iqra sampai 3 bulan menghabiskan Iqra kat situ. Di kampung tempat duduk kami dulu adalah dapat saya 2 guru kat situ. Yang pertama, yang kedua tu saya tak habis Iqra pasal guru kita ni diajak saya belajar surah Yasin. Selepas suami saya beli rumah di yang tempat duduk kami sekarang, 2005 kami berpindah dan saya tidak belajar di pusat Islam kerana dah jauh. So, tapi saya tak tinggal belajar Islam lah. Saya mendekati saya punya diri ke surau. Pergi surau dan alhamdulillah bersyukur sangat tempat duduk kami saya jumpa orang-orang kawan-kawan orang Islam, memang seagama Islam dah. Mereka terima saya seandainya. Tidaklah pulaukan, oh awak ni tak pandai berbahasa Melayu. Mereka pun nak speaking pun macam susah sikit. Jadi kita macam ayam dengan etik bercakap dalam Malay, English tapi mereka tak faham. Saya pun diorang bercakap Malay tapi saya faham mereka. Cuma saya yang tidak pandai bercakap bahasa Melayu. Sampai sekarang pun bahasa Melayu saya macam orang Sabah kan. Wallahu a'lam kan, tapi saya bukan orang Sabah, saya orang Filipina. Selepas saya pindah kat sini, saya mendekatkan saya di surau, saya jumpa Ustazah Masna Abdul Manap. Dia pagi hari Ahad saya belajar fardu ain dan petang tu saya belajar Al-Quran. Mereka yang belajar Al-Quran semua dah pandai-pandai. Saya merangkak-rangkak. Saya masa pindah sini dah boleh dibaca tapi sedikit-sedikit dan mungkin kebanyakan salah lah. Tapi saya tidak malu untuk belajar. Saya membaca. Walaupun mereka memang dah pandai membaca, saya baca juga. Dan pengalaman saya selama saya duduk atau belajar di surau, saya sentiasa mengikuti time bulan puasa, saya sentiasa mengikut tadarus walaupun saya merangkak-rangkak, saya mengikuti tadarus.
barulah saya dapat melancarkan saya punya bacaan dengan bersama-sama dengan penduduk di Cahaya masa yang saya pernah duduk dulu. Dan masa saya belajar Iqra, pada saya Iqra memang senanglah sikit. Pada macam Dr. Fatin, pada dia susah. Sebab dia, kita kenal aja makhraj huruf dan sifat dia kan. Tapi guru-guru kita dulu dia tak beratkan kita untuk makhraj dia. Janji kenal huruf tu. Sebutan makhraj tu dia tak tekankan ke mana-ke-mana. Saya yang menangis tu adalah belajar mukadam. Sebab apa ni kan mukadam dia kena eja. Kalau eja mati atas, mati depan. Lepas tu sabdu tekankan. Sabdu di atas. Contoh kan. Contoh alif. Sabdu di atas. Contoh kan. Jadi sampai dah tahap yang ke mukadam yang dah jauh tu lah, yang ada sabdu, ada mati, yang dah panjang sikit lah ayat dia tu kan. Kat situlah ya Allah macam mana saya nak ni. Tapi sentiasa kita positif dan berdoa, minta tolong dengan Allah supaya ya Allah saya sentiasa berdoa ya Allah lancarkanlah mulut saya supaya saya dapat membaca dengan betul-betul inilah Al-Quran. Dan selepas saya berpindah di tempat kejaman kami sekarang ni, saya memang banyak belajar mengikuti belajar Al-Quran. Selepas saya cari guru betul-betul, saya nak fokus bukan sahaja kat surau, saya cari guru, saya jumpa, saya panggil dia Ibu Zarina binti Muhammad. Andai dia tengok malam ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada dia. Kerana dialah yang susah payah mengajar saya. Saya belajar pada dia tahun 2008. Saya khatam daripada dia ajak saya daripada Iqra 1 sampailah 30 juzuk. Jadi 5 tahun saya belajar pada dia. Dan selepas dia dilepaskan saya, dah khatam 2011, mereka ada yang minta untuk saya mengajar, jiran saya mengajar. Tapi saya ni siapa? Saya ni saudara baru. Saya ni tak pandai hukum tapi pandai membaca. Yang saya ingat hukum dalam tajwid ketika itu adalah iklab, mim kecil jumpa belah. Itu je yang saya paling ingat. Ketika itu memang dah boleh kita baca ikhfa, idgham. Tapi nama hukum tu saya tak ingat langsung. Walaupun ibu kita sentiasa bagi periksa selepas dia ngajar untuk tajwid. Okay, besoknya ulang kaji kerana besok ada ujian tajwid. So kita belajarlah sampai ke pagi saya belajar. Tapi itulah Allah tak bagi faham lagi kan tajwid. Supaya kita masa saya dah lama tu Allah memang tak bagi kita untuk faham dulu. Supaya kita makin mencari lagi ilmu tu. Supaya kita belajar lagi. Kalau mungkin seketika itu dibagi kita terus pandai. Mungkin kita tak usaha semungkin kita nak pandai. So Allah bagi sedikit-sedikit untuk kita faham. Bukan seterus dibagi. Jadi kita berusahalah. Jadi saya pun masa ketika itu orang minta tolong dengan saya supaya ajak mereka. Saya memang tolak sebab saya ni tak yakin pada diri. Saya cakap saya memang boleh baca untuk saya dengan anak-anak saya. Saya bersyukur sangat kerana anak-anak, 3 anak saya ni saya khatam 30 juzuk. Saya baru pindahkan pada guru saya yang saya mengaji lah. Cuma yang nombor 3 tu tak sempat sebab Ibu Zarina tu pindah di Melaka. So saya pun terus dan
jiran pun minta juga. Memang kalau boleh saya suruh di belajar, hantar pada guru saya yang saya tersebutlah, Ibu Sarina. Tetapi tak nak pasal jauh sikit sahaja. Cuma di tanah nak suruh juga saya. Tapi selepas tu Ibu Sarina cakap boleh kita mengajar buatlah solat hajat dan istikharah. Dan saya pun buatlah, tapi kita tak ada rasa apa-apa. Cuma yang terakhir dia minta tolong untuk kita ajar anak dia. Kita pun macam senang. Saya pun terima. Selepas saya terima, saya ajar sampailah tahap yang dia Iqra 4, anak yang kedua tu perempuan. Jadi Iqra 4 ni ada tajwid dah. Dah ada tajwid kat situ. Kalau kita nak ajak tu mesti ada tajwid dah. Jadi masa saya mengajar Iqra 4 tu, ada tajwid. Masya Allah. Mulut saya terus keluar nama-nama tajwid tu. Yang ini ikhfa, tanwin jumpa nun ataupun tanwin jumpa macam gini-gini ni, ini ikhfa kena dengung dua rakaat, dua harkat. Yang ini mi mati dikena izhar syafawi, izharkan. Masya Allah. Saya termenung kenapa? Saya rupanya saya kena mengajar supaya ilmu tu saya akan ingat, dan apa yang saya belajar pada Ibu Zarina tu keluar nama-nama tajwid tu, hukum-hukum tajwid tu. Jadi saya bersyukur juga, mungkin itu daripada segi kita punya cara pembelajaran untuk ketetapan Allah dah, untuk kita pertemukan orang-orang yang macam ni. Ya. Okey, itu je Ustaz. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ustazah Diana kita ni sungguh-sungguh masa nak belajar Al-Quran ni. Saya teringat bahawa orang Islam ni dia memang kena jadi lebih baik banding semalam, dan semangat ini yang ada pada Ustazah Diana kita ni. Orang yang hari ni lebih baik banding hari semalam, kita panggil orang tu adalah orang yang muflihun. Orang yang kalau hari ni sama je macam hari semalam pencapaian dia, ini adalah orang yang mukhsirun. Tapi kalau hari ni lebih teruk banding semalam, ni orang yang mal'un. Orang yang mal'un lah. Jadi tuan-tuan dan para hadirin sekalian yang masih setia bersama dengan kami di layar kaca, yang ketika ini kita sedang bersiaran langsung melalui Facebook Live Pertubuhan Jaringan Harmoni. Kita sekarang ni buat yang baru saja bersama dengan kami ucapkan selamat datang ke dalam Bual Bicara Mu'alaf Hijrahku. Dulu bukan Muslim ataupun dulu bukan Islam dan sekarang guru Al-Quran. Kita sekarang dalam diskusi itu, kita bersama dengan Dr. Fatih dan kita bersama dengan Ustazah Diana Tes. Buat para hadirin-hadirat yang baru saja hadir pada masa sekarang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit iklan lah sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mempelajari ilmu Al-Quran secara langsung, one by one, ataupun mungkin anak-anaknya ke, ataupun mungkin abang, kakak ataupun ibunya ataupun bapanya, Pertubuhan Jaringan Harmoni akan mengadakan jadual mengaji kita seawal 6 Mac nanti, seawal 6 Mac 2021 pada setiap hari Sabtu nanti insya-Allah. Ataupun nanti boleh berhubung terus dengan Puan Nurul Ong ataupun mungkin dengan Ustazah Diana ataupun dengan Dr. Fatin, sekiranya kalau mahukan keterangan lebih lanjut lagi berkenaan dengan mengaji secara personal ni, untuk one by one ataupun secara berkumpulan melalui secara atas talian mungkin insya-Allah. Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dan sebaik daripada kamu ni adalah orang yang syiar Al-Quran dan dia mengajarkannya. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala bagi kemuliaan pada Dr. Fatin, pada Ustazah Nur Diana Tes yang telah
apa orang kata, mengajar Al-Quran ni. Daripada belajar, daripada zero, from zero to hero lah. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan, fatahlik. Apa maksudnya? Dia kata apa? Kun aliman. Jadilah kamu ni orang yang belajar ilmu. Belajar ilmu. Ataupun muta'alliman, ataupun orang yang ngajarkan ilmu. Au mustami'an, paling tidak pun jadilah orang yang dengar. Kalau tak nak belajar ke tak nak mengajar, dengar ilmu pun cantik. Au muhibban, paling tidak pun cintakan ilmu. Wala takun khamisan, tapi jangan jadi orang yang kelima. Fatahlik, maka hindarkanlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seronok saya bersama dengan Dr. Fatin dan juga dengan Ustazah Diana ni bercerita, berkongsi berkenaan bagaimana jerih payah mereka daripada awal memeluk agama Islam dan kemudiannya bertungkus lumus untuk belajar bagaimana membaca Al-Quran yang merupakan salah satu daripada kewajipan kita yang kalau dah mukallaf ni, dan kemudian membaca bukan setakat membaca saja tapi membaca dengan bertajwid sekali. Kalau taranum ni mungkin dah level lain Ustazah ataupun doktor. Kalau macam saya sendiri taranum tak pandai. Dia tak ranum lah dia jadi. Sebab suaranya suara bawah sangat, dia tak jadi cantik sangat. Tapi yang penting tajwid yang paling utama lah. Kalau belajar tajwid ni dia fardu kifayah, tapi baca Quran sambil bertajwid tu fardu ain. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi mungkin kita nak patah balik semula lah kepada Dr. Fatin. Mungkin saya nak tanyakan lah, apa tips-tips mudah untuk kita ni nak belajar Al-Quran dan kemudian kita nak faham tajwid-tajwid yang ada banyak ni dekat dalam Al-Quran ni. Kalau untuk sebagai pemula tu mungkin kita agak sukar lah untuk nak ingat semua tu. Mungkin ada tips-tips tertentu ataupun mungkin boleh ceritakan berkenaan apa kesalahan-kesalahan yang biasa mereka lakukan ketika membaca Al-Quranul Karim. Silakan. Okay, kalau nak bagi tahu apa tips untuk nak baca, nak baiklah, nak baguslah baca Al-Quran. Dan tadi saya cakap lah, guru saya kata tajwid dia dengar dan baca. Itu je, dia punya simple. Dia kata je gini kalau kita tengok orang pergi gym kan, dia pergi gym, hari-hari dia berlatih gym, berlatih gym, lama-lama dia naiklah dia punya otot-otot dia kan. Sama juga lidah kita adalah otot. Jadi kalau kita nak baca dengan baik, baca dengan betul, kita kena sentiasa bacalah supaya otot kita memang dilatih lah. Dan ingat untuk otak kita pun ada ototnya. Kalau kita lama tak baca, lama tak amalkan tajwid, hukum tajwid itu, memang lama-lama kita lupa lah. So key dia adalah sentiasa amalkan, dah belajar amalkan, baca selalu, dengar. Guru saya selalu minta saya dengar Imam Al-Husairi. Imam Al-Husairi bacaannya memang paling standard lah bagi dia. Dan dia kata dengar yang tu. Jadi bila kita dengar, kita akan follow. Kita manusia senang untuk nak follow. Kita dengar, kita ikut. So tipsnya memang dengar dan baca. Dan kita latih selalu, lama-lama kita akan lebih baik dah dan akan lancar dan akan ingat semua hukum itu. Jadi untuk yang siapa yang masuk kelas saya akan sentiasa mengulang hukum itu. Hampir setiap minggu lah saya akan ulang hukumnya, akan ulang tanya makhrajnya, akan ulang tanya sifatnya, akan ulang tanya. Bila saya ulang tanya, mereka akan ingat. Jadi itulah antara tipsnya. Jadi kalau macam pelajar-pelajar yang kadang tertinggal kelas ataupun jarang datang kelas, lama-lama mereka akan lupa lah. So itulah antara kenapa kita kena sentiasa hadir kelas. Walaupun dah bagus, kenalah sentiasa baca juga. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kalau kita faham bahasa Arab, itu lebih bagus. Sebab bila kita faham bahasa Arab, kita faham maksud hukum itu. Kalau kita, itu apa maksud ikhfa? Ikhfa maksudnya menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Bunyi nun itu disembunyikan. Kalau kita faham bahasa Arab, kita akan faham maksudnya. Jadi kita susah lupa. Apa maksud iqlab? Qulub. Kita pasal bolak-balik kita, hati kita bolak-balik. Jadi iqlab tu
menukar-nukar, tukar. Apa yang tukar? Nun mati pada mim mati. Itu adalah maksudnya, maksud kita faham bahasa Arab ni, kita kan faham maksud tajwid itu. Sebab macam guru saya dia hafal syair tajwid itu. Jadi dia ajarlah kalau sifat macam fahasahu syakhsun sakat, itu 10 huruf yang sifatnya hams. Jadi bila kita faham maksud ayat itu, jadi kita akan hafal lah 10 huruf yang sifatnya hams. Jadi yang kedua saya rasa kalau ada yang pandai bahasa Arab, jadi dia akan lebih mudah lah untuk memahami ataupun mengingati hukum-hukum tajwid itu. Itu sikit kot tips yang saya boleh kongsikan. Mungkin Ustazah Nadiana ada lagi banyak tips, insyaAllah. Okey, baik. Dia memang kena ada beberapa tips kadang-kadang apabila kita belajar Al-Quran ini. Jadi macam apa yang Kak Diana pernah sebut kan ni, dia kata rupa-rupanya dia dapat ingat balik semua tajwid tu lepas dia dah mengajar orang lain. Saya teringat ada satu guru saya, dia kata apa, kalau nak cepat ingat memang ngajar orang lain lah, dia kata. Dan ibu kepada kemahiran adalah pengulangan. Rajin ulang, dan kemudian nak cepat untuk nak kita faham adalah cuba fahamkan orang lain. Sebab bila kita takkan dapat fahamkan orang lain kalau kita sendiri tak faham. Alright. Jadi dulu ada beberapa teknik lah yang pernah cikgu-cikgu saya dulu pernah ajar. Kadang-kadang kalau nak lancarkan kalau dulu dia kata kalau macam an na minal mu'ni an dia sampai ya lah tu, ya yan ya na minal mu'ni ya yan ya. Jadi saya nak minta lah mungkin kepada Kak Diana sendiri, mungkin ada beberapa teknik-teknik yang lain ataupun mungkin ada beberapa tips-tips yang lain sebagai tambahan, terutama kepada pelajar dewasa ni, pelajar dewasa yang baru nak kembali untuk mendalami ilmu Al-Quran ni, yang mungkin boleh kita jadikan sebagai panduan. Silakan Kak. Terima kasih Ustaz Faiz. Macam Dr. Fatin cakap, memang tak adalah khas untuk nak tips kita ni memang kena ulang sentiasa, ulang dan buat latihan. Sentiasa memang kena ulang. Kalau kita macam Dr. Fatin cakap, dia kalau badan tu otot-otot kan. Jadi kita punya mulut untuk dan otak kita kita nak kena latih. Sebab saya mengajar, saya memang kalau saya tanya, saya mengajar kebanyakan adalah budak sekolah. Kalau saya tanya, dalam seminggu kita mengajar 3 kali sahaja. Jadi cutinya lagi banyak kan. Balik mengaji minggu depan saya akan tanya, siapa yang ulang kaji kat rumah? Padahal kita bagi kerja rumah dia orang kan dan ulang kaji. Diorang masih tunduk semua tunduk. Jadi maksudnya tak ada orang ulang kaji lah kan. Jadi masa dalam 3 hari tu mereka baca lancar. Di cuti masa saya nak ulang lagi, mereka dah lupa ataupun bacaan macam Jadi kadang-kadang tu kita rasa macam sabar je kita. Sebab mereka, jadi pengalaman saya selepas saya memang masa nak pandai Al-Quran, memang sentiasa mengulang kaji, buat latihan dan bersungguh-sungguhlah saya bersungguh-sungguh untuk nak latih. Saya tak fokus dalam terjemahan, saya fokus dalam pembacaan dan saya mencari, saya sejak pantang sahaja ada iklan kursus-kursus untuk tajwid, saya akan pergi. Yang banyak saya berkursus adalah dengan Ustaz Suhadi daripada dengan Ustaz Rahma, dengan arwah Ustaz Sanhusila, dia orang punya tempat center pembelajaran kat situ. Kat situ sentiasa memang setiap bulan, dulu masa belum ada PKP kan, sentiasa ada kursus tajwid. Jadi saya tak lepaskan. Ada sahaja saya akan pergi. Dan 2014
saya patah balik untuk bersama dengan saudara-saudara baru di BSKK, BKASK. 2014. Masa tu saya memang dah pandai membaca Al-Quran, tapi saya balik mengaji dan biasalah kalau di BKSK di banyak menghantar pelajar-pelajar untuk kursus, dan dia orang ada setiap tahun dia ada taksin. So saya masuklah kat situ. Saya confident lah masuk pasal dah pandai dah pandai membaca. Cuma kita nak perbetulkan lagi, nak anukan lagi kita punya tajwid. Dan alhamdulillah setiap tahun saya punya tu saya naiklah pasal kita dah pandai membaca. Jadi kita punya tips pada yang join kita malam ini, pada semualah bersungguh-sungguhlah dan berulang-ulang kajilah untuk kita membaca Al-Quran ataupun masih Iqra ke apa-apa pun ilmu, kita mesti kena ulang kaji. Dia kena ulang kaji, bawa latihan, dan yang pentingnya memang kena berkongsi. Sebab ada hadis kan yang sebaik-baik belajar adalah mengajar balik ilmu yang kita ada tu. Sebab ilmu tu bukan kita punya, Allah punya. Jadi kita kena berkongsi. Siapa pun yang memerlukan. Itu sahaja Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Diana. Saya nak kongsikan ada satu fakta yang pernah saya baca. Ada salah seorang neuroscientist Muslim, Muhammad Gihlan, dia kata apa? Mempelajari Al-Quran mampu membantu menambah baik fungsi-fungsi dekat dalam otak kita. Disebutkan itulah. Mempelajari Al-Quran mampu melatih otak menambah baik fungsi yang berkaitan dengan yang pertama dia persepsi visual, sebab ada huruf-huruf tertentu kan. Yang lain-lain. Mampu menambah baik dari segi bahasa kita, memori bekerja, pembentukan memori, proses bunyi, perhatian, belajar kemahiran, menahan diri, perancangan dan lain-lain lah. Subhanallah. Maknanya bila baca Quran ni dia bukan setakat Quran sajalah, rupa-rupanya dia ada something yang ada datang pada diri kita ni. Semakin kita baca Quran, rupanya ada perkara-perkara lain yang datang. Jadi mungkin benda yang sama yang saya nak tanyakan kepada Dr. Fatin, apabila kita membaca Al-Quran ni, mungkin apakah mungkin yang boleh kita kongsikan dengan sidang pendengar kita yang pada hari ini, penonton kita pada hari ini, mungkin keajaiban tertentu, mungkin datang ketenangan hati ataupun apa sajalah yang pernah kita rasakan secara peribadi, kesannya setelah kita ni membaca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Silakan. Okay, Masih Ustaz. Kita tahulah kadang dengan antara ada 5 ubat hati, salah satu ialah baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran satu ubat hatilah. Jadi kalau nak hati kita tenang, nak hati bersih, nak hati kita tetap pada jalan Allah, memang firstnya memang baca Quran lah. Yang kedua, baca Quran sebagai satu ibadat. Bila kita baca sebagai satu ibadat, kita rasa kita telah menunaikan satu tanggungjawab. Kita telah melakukan sesuatu yang kita khaskan untuk Allah, selain solat, selain puasa. Jadi kita dapat connect dengan Allah dengan cara itulah. Dan yang ketiga, baca Al-Quran kalau boleh baca dengan maksud, dengan terjemahannya lah. Bila kita baca terjemahan, contoh kita urunsin dengan Tuhan, tak tahulah apa benda, tak selesai-selesai, pening kepala fikirkan masalah itu, okey, kita baca Al-Quran, lepas itu kita baca terjemahan. Kadang-kadang Allah bagi hidayah. Ayat itu kita baca terjemahan, kita nampak jalan keluar. Ya, Allah akan katakan bagi orang yang bertakwa,
Allah bagi jalan keluar. Buka ayat 1000 dinar itu memang ayat yang memberikan kita jalan keluar lah untuk kita. Bila kita baca Al-Quran, kita kembali takut kepada Allah, Allah bagi jalan keluar. Jalan keluar tak semestinya duit lah, rezeki, tapi maksudnya jalan keluar lah untuk sebarang masalah yang kita runsingkan itu. Jadi saya nampak itu antara benda yang paling saya sukalah bila saya baca Al-Quran. Dan bagi saya baca Al-Quran tu satu ulang kaji bukan tak dari segi bacaan tapi juga dari segi makna dan amalan. Sebab kadang kita lupa kisah tentang Nabi Syuaib ke, kisah tentang Nabi Musa ke, kita macam dah baca, tapi bila kita baca balik nampak ibrah yang baru, nampak pengajaran yang baru, nampak sesuatu yang baru. Sebab kita makin tua, makin matang, makin berusia, makin banyak pengalaman. Kita masa dulu baca maksud terjemahan itu kita faham lain lah. Tapi bila kita sudah mengalami pelbagai pengalaman, kita macam, oh rupanya ada maksud ini. Oh rupanya ada lagi benda yang kita belum faham tentang ciptaan Allah, tentang sunatullah. Jadi itu antara benda yang buat saya terus nak membaca, terus nak baca. Saya rasa saya sedih lah sebenarnya. Saya lah, tak tahu. Saya sangat sedih kalau saya jauh daripada Quran. Saya sangat sedih. Kadang saya pun kata kenapa saya tak mampu nak baca begitu banyak buku surat Al-Quran. Saya tak tahulah, saya mungkin ini salah saya lah. Memang silap saya, tak pandai susun masa dengan kerja yang banyak, dengan tanggungjawab yang besar. Saya pun tak mampu nak baca banyak Al-Quran setiap hari. Jadi saya sedih lah benda itu. Sampai hari ni pun saya masih sedih lagi lah. Dan saya berharap saya ada banyak masa lagi untuk boleh duduk membaca Quran, memahami isi kandungan dia. Walaupun saya dah cuba untuk belajar ulum Quran, belajar asbabun nuzul, tapi banyak lagi benda yang saya tak mampu lagi nak belajar. Dan saya harap peringkat paling tinggi saya boleh belajar sampai ke tafsir, sampai berbahasa Arab yang penulah itu. Tapi itu benda yang sangat jauh dari saya sekarang ini. Saya harap ada masa untuk saya nak susun untuk mencapai cita-cita itu, insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkanlah urusan doktor selepas ni untuk kita. Saya pun sendiri kadang-kadang rasanya malu kalau nak sebut alasan sebab kita rasa itulah, macam betul saya pun malu nak sebut alasan, tapi itulah betul. Mudah-mudahan insyaAllah saya pun mudah-mudahan selepas daripada diskusi ini akan saya sendirilah sebagai peringatan pada diri saya untuk lebih giat lagi membaca Al-Quran, sekurang-kurangnya dapat satu hari 10 ayat pun insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. Saya teringat dulu ada satu kisah yang pernah saya baca berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau ni kadang-kadang dia macam berinteraksi dengan Allah tetapi melalui Al-Quran. Yang mana setiap kali kalau dia rasa ada persoalan-persoalan tertentu dekat dalam kehidupannya, dia akan semayang 2 rakaat dan kemudiannya selepas ambil wuduk, selepas dah semayang sunat, dan kemudian dia akan buka je mana-mana Al-Quran tersebut. Dan kemudian dekat situ ada persoalan, jawapan-jawapan terhadap persoalan-persoalan yang dalam hidup dia. Seolah-olah macam Allah Ta'ala berinteraksi dengan kita. Betul. Ada masa satu ketika dulu saya pernah buat benda yang sama juga, dan Masya Allah, subhanallah, memang ada persoalan-persoalan yang kadang-kadang Allah Ta'ala tak jawab direct dengan kita. Tetapi bila kita tanya, kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan melalui dengan secara fizikal gitu, kadang-kadang melalui orang lain. Subhanallah, bila kita minta dengan Tuhan, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk Kak Diana pula, saya teringat ada ulama ada sebutkan wal akhadu bit tajwid hatmul lazim man lam yujawwid al-Qur'anu asim li'annahu bihil alahu anzala wa hakadha anhu ilaina wasala. Maksudnya adalah mentajwidkan Al-Quran itu adalah satu kelaziman. Barang siapa membaca Al-Quran tanpa tajwid, dosa. Ini kata ulama itulah. Berdosa hukumnya. Kerana Al-Quran itu diturunkan beserta dengan tajwid. Demikianlah Al-Quran itu datang daripada Allah untuk makhluknya. Jadi Kak Diana ni yang saya kira banyak mengajar dan kemudian dah terbiasa dengan tajwid-tajwid Al-Quran yang kita ajar, yang diajarkan kepada anak-anak muridnya tu. Jadi mungkin apa biasanya kesilapan tajwid yang seringkali mereka lakukan ni, Kak Diana?
Dan biasanya macam mana cara Kak Diana untuk memperbaiki cara pembelajaran ataupun kaedah bacaan mereka tu? Sila. Okey, terima kasih Ustaz. Cara untuk perbetulkan mereka, mereka kebanyakan kesalahan yang pertama kalau dewasa adalah panjang pendek mereka susah nak dibetulkan. Cakap okey ini mad asli, mad asli tidak menerima baris, jadi kita kena kenal. Ingat alif waw ataupun awi, ingatlah benda tu. Itu 3 huruf yang mesti kena ingat sebab dalam Al-Quran yang kita nak belajar ini adalah ada 3 yang kita memang kena jaga. Kalau nak dengung-dengung tu tak apa sebab dia tidak menukar maksud dia. Tetapi kalau baris tidak dijaga, panjang pendek tidak dijaga, huruf bertukar, itulah kesalahan besar pada sepembaca. Jadi saya tekankan benda tu. Kalau tentang tajwid ataupun macam dengung-dengung ataupun tekankan sabdu tu, taklah sangat tekankan pasal itu tak berubah makna. Yang kebanyakan kesalahan pada macam dewasa pun sama, panjang, pendek, baris dan huruf-huruf yang kadang-kadang tu tertukar. Al-Maklum masih maha situa. Jadi macam kita lah kan, kita dah makin meningkat umur kita punya ni, kadang-kadang tu kita nampak lagi-lagi yang macam kita ni dah pakai spek mata dah berumur. Nampak kadang-kadang tu baris bawah tapi kita baca baris atas. Baris depan kita bariskan ke depan. Baris depan kita bariskan atas. Itulah sentiasa mereka kesalahan. Tapi tentang tajwid itu tak sangat tekankan pasal macam yang dengung-dengung tu. Dengan harkat-harkat pun memang kita ajak baca macam gini sebab kita kalau boleh, dan yang paling penting adalah makhraj huruf dan sifat hurufnya supaya makin mereka pergi ke Al-Quran tu kita tak payah nak patah balik untuk kita betulkan mereka. Jadi daripada bawah tu kita tekankan kerana makhraj huruf dan sifat huruf. Dan yang 3 perkara itulah baris atas, panjang pendek dan huruf-huruf tu mesti kenal. Oh, baik. Jadi itu antara antara yang biasa kesilapan atau kesalahan-kesalahan biasalah. Apa istilahnya tadi? Mahasiswa. Mahasiswa, saya baru pertama kali dengar ni, mahasiswa. Dia bukan mahasiswa, mahasiswa. Yalah, kadang-kadang dah ada teropong dah ni, tapi teropongnya tak cukup besar. Jadi masih lagi dia punya baris depan dibaca atas, baris atas dibaca bawah. Nak kadang-kadang poliden pun tak pakai, berubah terus bunyi dia. Tertanggal-tanggal giginya. Jadi mungkin sekali lagi untuk Kak Diana ni, saya nak tanyalah sebelum saya beralih kepada Dr. Fatin. Kalau sekiranya kita berminat, untuk nak mendapatkan tauliah macam Dr. Fatin dan Kak Diana dah pernah lalui ni, macam mana cara dia, mungkin dalam tempoh yang sekejap ni, untuk tips ataupun kepada mereka yang mungkin mendengar ni nak dapatkan tauliah, mungkin nak beritahu macam mana kaedah dan caranya sebelum cara dapatkan. Silakan Kak Diana. Terima kasih Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bukan pun senang nak nak dapatkan tauliah ni sebenarnya, dan saya pun tidak impikan saya nak dapat tauliah ni sebab saya ni belajar kerana Allah. Saya nak untuk saya dan anak-anak saya, keluarga saya. Saya tidak saya nak belajar pasal saya nak jadi guru. Tidak. Saya tak ada dalam fikiran pun tu. Tak ada dalam fikiran pun.
Tetapi selepas yang saya cerita tadi, ada permintaan untuk ajar anak-anak mereka, kita sebagai menjadi guru dah masa tu kan, sebab kita ada pelajar dah. Memang saya ada pelajar anak-anak saya. Tetapi tak apalah kalau saya salah, anak salah, itu tak ada masalah sebab kami sekeluarga je kan. Sebab saya sambil belajar, saya mengajar anak. So saya tak adalah tak apalah saya, kalau saya salah lah saya mengajar dengan anak saya. Betul tak? Tapi masa saya dah ada pelajar, saya kata dengan guru saya Ibu Zarina binti Muhammad dalam 2011 jugalah saya ada permintaan untuk nak ajar anak-anak mereka, dan kat situ jugalah saya berfikir saya kena lagi tingkatkan ilmu saya. Saya mesti kena cari lagi ilmu supaya sebab kalau saya tak mencari ilmu tu, saya nak ajar apa besok? Takkan setakat itu sahaja, cara itu sahaja saya nak kena mengajar mereka. Jadi saya pun setiap macam saya cakap tadi awal-awal, saya memang pantang dengar ada kursus tajwid tentang Al-Quran. Saya mesti akan pergi. Bayaran mahal pun saya akan pergi. Dan saya akan ajak-ajak kawan yang guru-guru mengaji orang Melayu, jiran-jiran saya yang memang dah mengajar Al-Quran, tetapi tidak ada juga tauliah. Sebab kita fikir kalau ada hadis Nabi Muhammad sebaik-baik kita mengajar walaupun satu ayat kan, itu pesanan Nabi kita. Tetapi daripada hukum kita punya kerajaan ni, kita punya untuk kemanusiaan ataupun apa panggil ni daripada segi community mesti kita kena ikut juga peraturan mereka. Jadi sebagai guru sudah mengajar, dah ada murid, dah ada pelajar. Jadi kita tingkatkan ilmu dan sambil kita belajar sambil. Lepas tu saya pun ajak guru-guru ngaji setempat saya ni, kita belajar dan kami 2000, kalau tak silap saya 2012 ataupun 14 tu kami ambil periksa di Taman Rinting dengan Ustaz Aziz untuk peperiksaan untuk mendapat tauliah ni lah. Dan selepas itu saya pun masa tu memang tertekan jugalah sebab walaupun kita belajar, kita tak pandai lagi. Ada masa tu ada 10 soalan untuk tulis Jawi. Saya ni tak pandai tulis Jawi. Masa tu saya tak, baru merangkak-rangkak nak tulis Jawi ataupun macam mana saya ni. Tapi kawan-kawan saya ni setempat ni mereka memang tak pandai. Mereka dah pandai dan pandai dia orang memang pandai tajwid. Tapi saya sentiasa yakin diri dan minta doa pada Allah supaya permudahkan segalanya, dan alhamdulillah kami dapat periksa dan kami menunggu sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan dapat keputusan, and then kami dipanggil untuk interview personal untuk apa panggil ni? Yang untuk kita secara temu duga untuk one by one pula dengan Ustaz Sohadi pula kan, dengan Ustaz Aziz pula lah. Dan macam itu prosesnya Kak Diana, lebih kurang macam itu prosesnya. Untuk proses dia memang kena ambil peperiksaan, jadi ada bertulis juga, ada 10 soalan. Dan syukur alhamdulillah kami dengan Dr. Fatin bersama-sama kami berjumpa untuk terima sijil itu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingat nanti kalau saya ada peluang pun saya nak cuba jugalah untuk dapatkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya tak pandai mengajar lah. Saya tu dah lama tak mengaji. Dah banyak lupa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian, masa yang berbaki dah tak lama dah.
Rupanya sedar tak sedar dah lama kita ke udara ni, lebih kurang durasi kita sehingga ke jam lebih kurang dalam 1 jam 30 minit lah, hampir tamat. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak bagi pada Dr. Fatin, mungkin ada soalan, saya buka. Oh, ada yang tanya ni, Assalamualaikum Ustazah Tess. Oh, ada Ustazah Tess. Saya nak tanya macam mana kena hafal Al-Quran, boleh share tips? Ini daripada Nur Sakina Martinez Kuase. Oh, ni dia tanya direct ni sebab disebut nama ni. Jadi saya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Terima kasih pada Nur Sakina Martinez Kuase, orang Filipina ni. Okay. Tips untuk nak menghafal, kita macam sama juga untuk belajar Al-Quran. Memang kena ulang-ulang berkali-kali ayat yang kita nak hafal, surah yang kita hafal. Ulang, contoh kita Fatihah contoh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim 5 kali ataupun 10 kali, terpulang pada kita. Dah habis tu tutup buku, kita baca tanpa tengok ayat tu. Dan ulang-ulang, itu sahaja. Kita boleh lepas tu, yang memahaman kita adalah Allah. Jadi kita sentiasa minta daripada Allah, dan kita itu je lah, ulang dan ulang sampailah kita dapat menghafal, insya-Allah. Saya pun masa cara juga saya menghafal dan nak menghafal tu. Insya-Allah kita sama-sama. Ya, dia kunci kata dia adalah banyakkan mengulang lah. Kalau macam masa saya dulu, kadang-kadang ustaz tu suruh sampai 40 kali baca. 40 kali. Itu pun kadang rupa-rupanya nak menghafal ni, nak ingatnya sekejap, nak lupanya senang sangat Ataupun mungkin Dr. Fatin boleh cerita, mungkin ada pemakanan tertentu ke untuk menambah baik daya ingatan, ataupun ada amalan-amalan tertentu untuk kita menambah baik daya hafalan kita. Silakan dalam masa yang berbaki lebih kurang dalam 3 minit lebih kurang ni, silakan. Saya tak ada tips untuk pemakanan. Saya sih kita makan halal dan okey kot. Makan halal dan taib dan bersih, insyaAllah okey kot. Tapi yang pengalaman saya untuk hafal Al-Quran, yang untuk saya lah, atau orang, tapi untuk saya memang kena faham ayat itu dulu. Saya kena faham maksud setiap ayat. Jadi saya gunakan Al-Quran yang berkata itu, yang terjemahan berkata itu. Jadi saya mesti pastikan saya faham setiap perkataan dulu. Bila saya hafal ada makna, saya akan ingat. Itu satulah. Nombor 2, pengulangnya tak jangan khususkan masa tertentu untuk ulang ataupun hafal. Tengah tunggu bas ke, tengah tunggu kawan ke, tengah tunggu sesuatu ke, masa itulah kita boleh ulang. Tak perlu kita tunggu sampai waktu maghrib, lepas maghrib duduk, itu waktu hafal. Lepas subuh kita duduk, kita hafal. Kita jangan allocate masa tertentu sahaja hafal, tapi pengulangan hafalan itu boleh buat pada bila masa kita ada sedikit pun masa free. Dan yang last kali, sentiasa dengar bacaan. Saya akan terikut dengan bacaan mana-mana bacaan yang saya mainkan. Macam saya kata Syekh Husairi, kita dengar kita hafal lah. Dengar sampai 10 kali. Kita dengar lagu Siti Nurhaliza ke, dengan lagu siapa-siapa, kita dengar 10 kali, kita ingatlah. Jadi walaupun kita dengar Al-Quran pun dengar 10 kali, kita ingatlah, insyaAllah. Itu bergantung pada cara kita menyusun lah, insyaAllah. Okey, insyaAllah, mudah-mudahan mungkin kita boleh guna pakai tips-tips ni. Jadi sebagai tambahan mungkin kepada semua para hadirin sidang penonton yang mungkin untuk nak baru memulakan belajar Al-Quran, mungkin boleh dapatkan jenis Al-Quranul Karim yang terbaru sekarang ni. Ada warna-warna dia, yang mana setiap warna tu ada mewakili setiap hukum tajwid dia. Jadi dia sekarang tak macam Al-Quran yang dahulu. Al-Quran yang dahulu dia satu colour je, hitam je. Betul-betul kita kena tahu. Sekarang ni kita boleh kesan melalui warnanya pun kita dah boleh tahu tajwid. Tapi walau macam mana pun still kena berguru, masih lagi kena belajar, bertalaki dengan guru yang insya-Allah yang boleh membantu kita untuk melancarkan bacaan Al-Quran kita. Jadi sedar tak sedar lebih kurang dah tinggal seminit saja lagi ni. Saya ucapkan jutaan terima kasih lah kepada Dr. Fatin Alia Pang, kepada Kak Diana, Nurdiana Tess, Ustazah Haja Nurdiana Tess kerana telah sudi bersama dengan kita
ke udara daripada layar kaca melalui aplikasi Facebook ni selama lebih kurang dalam tempoh 1 jam 30 minit. Mudah-mudahan insya-Allah kalau ada kebaikannya di sisi Allah SWT, mudah-mudahan dapatlah kita panjang-panjangkan jadi sedekah jariah kita, amal-amal kita, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya ucapkan kepada sidang penonton juga jutaan terima kasih kepada para penerma yang telah pun menerma, kepada Pertubuhan Jaringan Harmoni kami ucapkan jutaan terima kasih. Dan jangan lupa temu janji kita di masa akan datang pada 15 hari bulan nanti, 15 hari bulan Mac, kita akan ada sekali lagi bicara mu'alaf bersama dengan Bro Syafi'i, Indian Muslim, dan juga dengan Bro Ridwan Tan, Ustaz Ridwan Tan, Chinese Muslim, Islam agama semua bangsa. Dan kemudian satu lagi pada 22 Mac nanti, pada 22 Mac 2021, boleh lock temu janji kita. Kita akan ada lagi satu bicara mu'alaf. Kita akan bersama dengan bekas panduan yang telah memeluk agama Islam, iaitu yang pertama dengan saudara Galing daripada Sarawak, dan juga saudara Nizam Mutusami, Indian Muslim. Jadi para hadirin hadirat, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan, ketelanjuran kata ataupun kalam yang mungkin mencuit hati tuan-tuan dan perempuan sepanjang tempoh durasi kita ke udara ni. Saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kalau ada kebaikannya di sisi Allah SWT, mudah-mudahan insya-Allah jadi manfaatlah untuk semua. Jadi terima kasih sekali lagi buat semua para pendengar, buat semua para penonton, buat semua yang kepada para penerma yang telah menerma kepada untuk Pertubuhan Jaringan Harmoni bagi kebajikan mu'alaf kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi sampai sini saja kita. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Fatin, sekali lagi terima kasih Kak Diana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.